kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073 491 221 dan 081 957 0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bangkok. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dhul fadlil azim. Wa sallallahu wa sallama ala al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian, semua apa khabar? Agaknya Alhamdulillah semua sehat, walau dengan udara yang sejuk, hujan yang turun beberapa hari yang telah lepas sampai pada hari ini pun masing-masing kita berada dalam musim hujan ini lagi. Maka kita minta hujan yang Allah Ta'ala turun kepada kita itu adalah hujan yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, dan juga banyak kita mengucapkan Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Sentiasa lagi kita bersama dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak habis-habis yang beri kepada kita sampai kepada detik ataupun saat ini. Maka Alhamdulillah, dalam ruangan kita pada hari ini, ruangan sunnati, untuk kita nak mempelajari akan sunnah Nabi SAW mengenai dengan sifat sabar. Mengenai dengan sifat sabar lagi, kita bersama dalam hadis daripada kitab Riyadhus Salihin bagi al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kita Alhamdulillah thumma Alhamdulillah masih duduk sama dengan mempelajari hadis Nabi, mempelajari akan sunnah Nabi SAW. Dan juga kita tahu kata ini adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala sentiasa beri lagi rezeki ini kepada kita.
Dia adalah rezeki yang mahal, dia ada rezeki yang halal dan juga bukan hanya halal tetapi rezeki yang tayyiban, yang baik sekali untuk kita kerana dia adalah makanan kepada roh kita dan juga dia adalah benda yang jadi orang panggil kata bekalan kita untuk kita nak hidup dalam dunia ini. Sunnah-sunnah adalah bekalan yang kita nak ambil guna dalam hidup kita. Di samping kita nak kembali klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup sementara dalam dunia ini adalah hidup yang Allah Ta'ala nak cuba, nak tengok kepada hidup kita, adakah hidup kita yang jadi hidup kualiti sekali. Hidup kualiti bala mana, hidup yang baik bala mana, hidup yang Allah Ta'ala redha sekali bala mana, iaitu hidup yang ikutnya Quran dan juga ikutnya sunnah Nabi SAW. Maka sedang pendengar, kita akan sambung hadis kita pada hari ini. Mengenai dengan sahabat lagi yang kita banyak hadis yang Imam Nawawi dia wari hadis mengenai dengan sahabat yang banyak. Ada beberapa hadis yang kita dah dengar dan juga ada banyak juga hadis-hadis yang kita tak biasa dengar. Dan juga kita nak ambil pengajaran apa yang berlaku di masa sahabat Nabi ataupun masa Nabi SAW dan juga Nabi kecek. Nabi nasihat, Nabi ajar buat dia tentang sahabat balas mana kepada golongan orang yang baik sekali seperti sahabat. Sahabat ni adalah golongan orang yang baik sekali. Kerana kita nak jadi orang yang baik, orang yang berjuruh, orang yang Allah Ta'ala redha, hidup yang molek, kena tengok kepada golongan orang yang telah berjaya seperti sahabat. Habis itu sekarang lah ni kita duk mengaji, kita duk baca, kita duk faham akan apa ajaran yang Nabi SAW biasa ajar kepada sahabat. Dan juga kita akan nak ambil mai guna dalam hidup kita bersama. Kita akan sambung lagi dalam hadis seterusnya selepas daripada kita dah habis pada minggu yang lepas. Hari ini kita akan baca hadis nombor 34. 33 yang terakhir sekali kita baca pada minggu dulu. Mengenai dengan sabar apabila timpa dengan satu penyakit ta'un. Yang mana kita sekarang ni bersama dengan virus corona lagi. Nah, kita tak orang panggil kata tak boleh nak orang kata kita selamat dengan secara 100% kata kita selamat dan juga virus COVID ini tak akan masuk kepada negeri kita kali yang kedua. Tak, kita tak peramat tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan masuk dan juga minta masyarakat kita, keluarga kita, negara kita selamat daripada penyakit taun ataupun COVID-19 ini. Kerana di tepi-tepi negeri kita pada hari ini, di Burma ataupun di Malaysia sendiri ataupun di Filipina, di Indonesia, negeri-negeri yang dekat dengan kita hari ini, taun COVID-19 ini pun duk lebak lagi, duk terlebak lagi dengan ramai tingginya agak kata kurang dan juga selamat daripada penyakit COVID-19 ini. Kita tahu doa jangan masuk kali yang kedua. Maka hadis seterusnya nombor 34 pada hari ini. Sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, 34 hadis dah yang kita belajar bersama. Bukan sedikit. Kalau saya nak orang panggil kata bangkap ataupun nak suruh kepada senang pendengar mengapa belaka 34 hadis ni, berat belaka lah. Susah penat belaka, nak mengapa letih belaka, nyawa tak ada belaka kerana hadis Nabi 34 ni banyak. Tetapi kita tahu, rasa kata banyak lagi hadis Nabi SAW yang kita tak ngapa, yang kita tak kenal, yang kita tak biasa belajar. Yang mana akan bersama kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini lebih kurang kat hampir-hampir dengan 2000 hadis. 2000 hadis kita guna masa lah. Nak habis bila bala mana kau pergi. Dengan sunnah iaitu al-istiqamah, sentiasa kita duk belajar demi sedikit-sedikit ini, kita yakin dan juga kita harap kata ini adalah salah satu amalan, salah satu kerja yang kita buat ini adalah amalan yang dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji semua. Tak banyak kali kita mengaji. Minggu yang telah lepas 2-3 hadis, minggu ni pun lebih kurang 3 hadis 4 hadis gitu malah. Tapi kalau kita nanya kata nak secara cepat mari baca 10 hadis selalu terjemah saja tak kena hurai ke apa sikit apa boleh ke tak boleh. Tapi demi untuk kita nak ambil waktu baik faedah yang kita dapat daripada hadis tu yang wakwi kita ni faham sekali dan juga boleh guna, boleh amal dalam hidup kita.
Hak tu yang kita nak sekali. Hak paling penting sekali senang pendengar, kita nak ambil akan sunnah Nabi ni, mari tapak dalam tubuh kita sehingga kita boleh amal turut dia. Tak asyik kita dengar, kita baca, kita mengaji dan juga hanyut pergi dengan angin, tak. Hanyut pergi kena dengan hujan, tak asyik. Habis tu sikit, kalaulah dia manfaat yang banyak kepada kita. Kita ngaji satu hadis misalnya. Seperti mana kita biasa ngaji dulu, 40 hadis Imam Nawawi. Satu hadis seminggu ya kita baca. Satu hadis seminggu saja yang kita baca. Kalaulah satu hadis saja tetapi kita dapat manfaat yang banyak, kita boleh amal dengan dia, itu adalah sangat berharga dan juga tidak ada rugi ataupun kerugian langsung. Benda yang kita nak sekali. Kerana mengaji-mengaji bukan hanya untuk kita nak biasa lepas hadis dan juga kita biasa baca saja. Tak, kita nak amal dengan dia juga. Maka hadis 34 pada hari ini sedang pendengar. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awadtuhu minhuma al-jannata yuridu 'ainaihi rawahu al-Bukhari. Hadis nombor 34 ni hadis yang pendek, hadis yang panak, tapi mengenai dengan sabar lagi senang pendengar. Tetapi ini adalah cubaan yang besar, yang berat, yang Allah Ta'ala akan cuba ke mana kepada sesiapa pun daripada hamba dia yang Allah Ta'ala hendak. Gapa Allah Ta'ala nak cuba? Hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik senang pendengar penonton? Khadam kepada Nabi SAW. Orang yang berkhidmat kepada Nabi. Tolong kerja Nabi, pergi situ, tolong kerja Nabi, gitu gini. Anas bin Malik duduk dengan Nabi banyak. Dia cerita bahawa satu kali aku biasa dengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla wa qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah firman. Hadis ini kita panggil kata hadis Qudsi. Bagaimana mana sedang mendengar hadis Qudsi, sahabat dia dengar daripada Nabi SAW dia ambil daripada Allah Ta'ala bahawa Allah Ta'ala kata benda itu. Sabda daripada ataupun firman daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata. Qudsi adalah perkataan Allah. Manakala marfu adalah benda yang Nabi SAW kata. Mauquf adalah sahabat kata. Perkataan sahabat. Perkataan Nabi. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut diri. Allah Ta'ala berfirman, "Idza batalaitu 'abdi bihabibatayhi." Sesungguhnya apabila aku cuba dengan satu cubaan kepada hamba aku seseorang mana dengan menghilangkan dua mata dia, butakan dua mata dia. Habibatayhi ini adalah habibah. Habibah ni makna kata benda yang kita kasih sekali. Tetapi di sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia kata yuridu ainaihi. Habibatai di sini maksudnya iaitu dua mata dia. Apabila Allah Ta'ala cuba dia dengan dua mata dia itu buta, fasabara, maka seorang itu dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan ganti dua mata iaitu yang Allah Ta'ala buta itu, iaitu boleh dia dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gapa dengan sebab gapa yang dia boleh syurga? Allah Ta'ala cuba dia mata dia dua belah itu buta, dia sabar, Allah Ta'ala syurga kepada dia. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang sahih. Adalah hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak cuba satu orang mana-mana. Sebenarnya mata benda yang kasih sekali kerana susah juga. Kalaulah kita yang Allah Ta'ala kita nak mari dengan keadaan kita ni mata celak, cerah, sehat, mata kita boleh tengok. Senang lah. Masa gelap, cara masa gelap yang kita boleh guna mata kita. Cerah masa siang hari, kita boleh guna mata kita. Nikmat yang besar yang Allah Ta'ala dua mata kepada kita. Tetapi tatkala Allah Ta'ala nak cuba, nak membutakan dua mata dia itu untuk nak tengok kata dia adalah sabar kedak kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala kata kalaulah dia sabar. Nah, kalaulah dia sabar, Allah Ta'ala ambil mata kedua-dua dia itu, dia sabar dan juga dia harap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesungguhnya Allah Ta'ala akan ganti dengan ambil dua mata dia itu, buta dua mata dia itu, dia dapat masuk syurga. Dan juga ingatlah bahawa syurga adalah benda yang mahal sekali. Allahu Akbar. Mahal lebih daripada apa-apa sahaja yang berada di dalam dunia ini, ataupun syurga lebih mahal daripada dunia ni semua. Dunia dia itu tu, dunia tubuh dia tu, harga itu lebih murah, sangat murah lagi lebih daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kalau Allah Ta'ala nak cuba kita, kita sakit, kita kaki kudung, kita ada penyakit, kita mata buta, mana-mana saja cubaan yang Allah Ta'ala akan cuba kita, ingatlah dunia ini. Ini adalah dunia saja, tak boleh nak kita nak pergi, orang panggil kata, ukur dengan harga syurga yang mahal lebih daripada dunia ini lagi. Mata yang buta dua belah ya, kaki boleh jalan lagi, tangan boleh guna lagi, hidung boleh nyawa lagi, ada duit, harta, ada apa lagi dalam dunia ini yang banyak. Tetapi ingatlah bahawa syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tak sama dengan apa sahaja yang berada di dalam dunia ini. Allahu Akbar. Habis itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Allahu Akbar. Sesungguhnya satu tempat sahaja. Allahu Akbar. Satu tempat sahaja. Satu tempat, bukan syurga semua. Satu tempat yang sekadar 1 meter sahaja. Allahu Akbar. Dalam syurga luas, dan pendengar penonton yang dikasihi sekalian. Tapi Allah Ta'ala nakwi satu tempat dalam syurga, yang mana dalam syurga tempat itu tu hanya 1 meter sahaja kepada kita. 1 meter ท่านั้น kepada kita. 1 meter je. Itu pun khairum minad dunya. Nabi SAW kata 1 meter ya, dan tempat kita dalam syurga itu pun lebih baik daripada dunia ini semua lagi. Allahu Akbar. Dan juga apa yang berada di dalam dunia ini. Sabar. Apa yang kita timpa, apa yang kita jumpa, haraplah kita sabar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa yang berada di hari kiamat nanti, sedang pendengar, kita akan dapat benda yang mahal, benda yang berharga, benda yang paling benda yang paling comel, yang juga paling kekal lebih daripada dunia ini lagi. Kerana semua benda dari dunia ini tak kekal. Hidup kita diri tak kekal. Walaupun Allah Ta'ala mata yang sihat kepada kita, kaki yang sihat, tangan, tubuh badan yang sihat, tapi tak kekal tubuh badan kita, senang pendengar. Ingatlah bahawa kita semua akan mati dan juga mati. Tak kekal. Hari ini cara mana yang kita kaya, kita ada kesenangan dalam hidup kita, kita ada kereta yang mahal, kita ada hijau yang orang panggil kata duit gaji mahal, kita ada rumah yang besar, kita ada cukup belaka dalam dunia ini. Tak kekal, sedang pendengar. Ingatlah kata kita ni akan mati dan juga akan kembali ke negeri syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu cuba mikir mulai apa kita mari dalam dunia ini. Kita mari apa? Mari untuk nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Bukan jadi hamba kepada dunia. Bukan jadi hamba kepada harta. Bukan jadi hamba kepada apa sahaja dalam dunia ini. Jadi hamba kepada hijau, pada tempat hijau. Jadi hamba kepada token yang dia buat hijau. Jadi hamba kepada harta benda. Jadi hamba kepada rumah. Jadi hamba kepada orang panggil kereta yang comel. Tak. Kita mari dalam dunia ini tujuan kita jadi hamba kepada Allah SWT. Habis itu apa sahaja yang kita jumpa, boleh kesenangan, ingat kepada Tuhan kita. Dapat kesusahan, ingat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kalaulah Allah Ta'ala nak cuba, contoh ya Nabi SAW wayak ni. Contoh ya Allah Ta'ala nak ambil dua mata dia jadi buta tu. Contoh ya, boleh jadi nak ambil kaki dua belah kita, nak ambil tangan dua belah kita, nak ambil hati kita ada penyakit rok, wacai rok, maring rok, apa. Kalaulah kita sabar, nescaya balasan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah syurga. Itulah pada hadis yang nombor 34. 34. Hadis seterusnya, hadis nombor 35, wa an Atha bin Abi Rabah. قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف
fad'u Allah ta'ala li. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'utu Allah ta'ala an yu'afiyaki. Faqalat asbiru. Faqalat inni atakashafu. Fad'u Allah alla atakashafa. Fad'u Allah laha. Muttafaqun alaihi. Hadis nombor 34 masih kita berada dalam bab tajuk yang mengenai dengan sabar lagi senapa dengan Allah. Banyak faedah yang kita dapat. Dan juga kita terima kasih kepada Imam Nawawi. Buat apa? Terima kasih buat apa kepada Imam Bukhari? Kerana dia buat hadis yang banyak yang sakut dengan sabar. Buat kita khabar, buat orang panggil kata untuk jadi orang panggil kata peringatan kepada kita. Boleh nasihat kepada kita kata hakikat hidup kita dalam dunia ini adalah sabar. Sabar adalah benda yang paling nilai sekali, yang paling berharga sekali. Allah, susahlah manusia mana duduk dalam dunia ni kalaulah dia tidak ada sifat sabar. Susah. Tak tenang, tak gembira, tak ada main kamsuk dapat sikit abuk lalu dunia ni tak ada gembira Allah. Tak ada orang yang tak ada sifat sabar. Terima kasih kepada Allah SWT. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Terima kasih terhadap hidayah Allah Ta'ala kita jadi orang Islam. Allah, walau bagaimana orang Islam duduk dengan orang panggil tak kehidupan balas mana, senang cara senang, susah cara susah ni, baik belaka. Baik belaka kerana kita ada Allah sebagai Rahim, sebagai Rahman, Tuhan yang sangat kasih penyayang kepada kita. Hadis ini daripada seorang anak murid sahabat, nama dia Atha bin Abi Rabah. Atha ni dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Orang panggil kata tabi'in golongan yang tak ada jumpa dengan Nabi lah. Nabi mati dulu dia tak ada jumpa. Tetapi dia adalah anak murid kepada sahabat. Sahabat pia penonton, sedang pendengar, iaitu sahabat-sahabat ini adalah golongan mereka jadi anak murid kepada Nabi. Orang yang hidup bersama dengan Nabi, semaya bersama dengan Nabi, giparai bersama dengan Nabi, duduk dalam nak gigi tu sini-sini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anak murid kepada sahabat. Pia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni Abdullah bin Abbas ni dia adalah sebagai luknong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepupu dengan Nabi. Nah, luknong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Atha bin Rabah. Hei Atha. Wahai Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah? Nak tak aku nak tunjuk kepadamu orang tina mana yang jadi ahli syurga. Tu dia. Ibnu Abbas tanya kepada Atha. Mu nak tahu tak kata orang tina mana? Dalam Madinah masa tu ramai, dalam Mekah masa tu ramai orang tina. Tapi aku nak tunjuk kepadamu seorang yang dia adalah daripada kalangan orang yang akan masuk syurga. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ahli syurga. Maka Atha jawab bala mana? Bala. Nak tahu lah. Apa tak saya tahunya? Orang perempuan ataupun wanita yang boleh masuk syurga nak tahu lah. Pia Abdullah bin Abbas tunjuk, hadhihi al-mar'atu ni seorang tina ni. Ingat, tengok molek. Hadhihi al-mar'atu as-sauda, orang tina yang kulit warna dia tu, warna kulit dia itu hitam. Orang hitam lah makna kata. Hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabi. Satu kali dia biasa pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia tahu kepada Nabi kata, inni usra'u, aku ni jadi satu penyakit, iaitu penyakit yang kalau kita bahasa kita yang kena penyakit sawai. Balah mana penyakit sawai, orang yang mengata duk dia ni kerah dan juga tak khabar dengan apa dan juga gubah dengan hal keadaan itu. Dia kata, inni usra'u, aku ni jadi penyakit timpa kepada aku ataupun sekarang ni aku jadi penyakit dalam tubuh aku ni penyakit sawai. Penyakit sawai. Boleh ada pendengar, ibu bapa kenal lah. Balah mana tu. Dan juga setiap kali aku jadi penyakit ini, perasaan itu mari, penyakit itu mari. Dan juga aku gubah dengan hal keadaan aku tak khabar tu. Wa inni atakashafu, maka bajuku ni gubah, retina, gubah. Bajuku ni terselak, mana tak akid naik dan jumpa aurat, nampak aurat. Dinampak aurat bagi orang-orang yang duduk tepi tu. Dia royak kepada Nabi SAW. Nabi royak kepada dia bala mana? Fad'ullaha ta'ala ali. Kalau gitu, hai Nabi, tolong minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Minta mung ya Nabi,
Ya Rasulullah, doalah kepada aku dan kepada Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala tolong aku. Wi kusia kau balas mana ikutlah. Minta mu ni tolong berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW kata, in syi'ti sabarti. Kalau boleh sabar, hei tuan, hei ibu. Kalaulah boleh sabar, comellah mu sabar. Sabarti walakil jannah. Allah Ta'ala akan balas ganjaran kepadamu, iaitu syurga. Kalau sabar, boleh syurga. Itu yang pertama. Wa in syi'ti, kalau mu tak boleh sabar, tak boleh sabar. Da'utullah Ta'ala ayyuafiyaki. Apa? Kalau tak boleh sabar, aku nak doa kepada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ni siah penyakit yang ada padamu. Mana kata Nabi SAW, dua jalan pilih. Dua pilihan kepada seorang perempuan seorang ni. Yang pertama sekali, kalau sabar, Allah Ta'ala akan syurga. Kalau tak boleh sabar, tak apa, aku nak sabar, aku nak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala musiah. Nak hak mana? Pilih hak mana sah? Maka orang perempuan itu jawab kata, asbiru. Kalau itu apa? Aku sabar apa? Tak apa, aku sabar apa? Nah. Faqal inni atakasyafu. Dan juga diriwayat kepada Nabi lagi kata, tapi aurat buka. Setiap kali berlaku penyakit ni aku perasa penyakit ni mari ni. Sawe ni gubah, tiap kali gubah ini ni buka sama. Orang panggil tempat kaya sehingga dinampak aurat, terlihatnya aurat kepada orang tepi itu tu. Fad'ullah alla atakasyafa. Minta mu ni, hei Rasulullah, doa kepada Allah Subhanahu Taala, jangan orang panggil terbuka aurat aku itu. Tak apalah kalau penyakit ni ada, tapi setiap kali gubah jangan terbuka aurat itu. Maka Nabi SAW pun doa kepada dia. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar. Sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian, cara yang kita nak tahu kata sahabat seorang mana dia dapat syurga daripada Allah Ta'ala. Orang panggil kita kan wrong, tazkiyah, ataupun kan confirm kata dia boleh masuk syurga ni. Nabi SAW biasa royak kepada sahabat seorang ni boleh masuk syurga, sahabat seorang ni boleh masuk syurga, sahabat seorang ni boleh masuk syurga. Kadang-kadang kita boleh nak kenal, menyaksi kata dia akan boleh masuk syurga tu dengan sifat dia. Kita tengok seorang ni adalah sifat dia mukmin, orang yang paling beriman kepada Ta'ala. Seorang lagi dia paling muttaqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat dua-dua sifat ni kita yakin kata zahir dia, yang kita nampak sifat yang terzahir dia pada dia itu tu, kita menyaksi kata dia akan jadi ahli syurga. Seperti mana Abdullah bin Abbas dia kata, mu nak tengok tak, nak kenal ke tak seorang mana yang boleh jadi ahli syurga? Tunjuk seorang tina tu. Setiap orang yang jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh hoyak, kita boleh confirm, kita boleh rap wrong. Belalah hakikat sebenar Allah Ta'ala tahu. Kamtasin sutai Allah Ta'ala lah sebagai orang yang menghukum kata dia balas mana nak boleh masuk syurga atau tidak. Tapi kita seka baik kepada dia kata dengan sifat yang zahir pada dia itu sebagai mukmin, iman kepada Allah Ta'ala dan juga takwa kepada Allah Ta'ala itu, dia akan jadi ahli syurga. Allahu Akbar. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang dia buat amal yang salih, mereka itu adalah manusia, golongan manusia yang baik. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, balas fak dia itu, Allah Ta'ala akan balasan kepada fak dia itu akan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada air sungai mengalir di bawah syurga itu, dan juga mereka itu akan berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan kekal abadi. Allahu Akbar. Hal ini sifat yang kita boleh menyaksi kata orang yang ada sifat seperti ini dia boleh masuk syurga. Manakala kita nak pergi hukum demon yang jadi ahli neraka, tak boleh. Takfir orang panggil. Kita nak pergi hukum kata seorang ni Allah jahat. Memang tahu mana pun dia jahat, dia tak semaya, kita tak boleh nak pergi hukum kata dia boleh jadi ahli neraka, tak boleh.
demo tu tak semaya, demo tu tak pakai kaki kubung. Tak boleh kita orang jauh nak pergi hukum kata neraka dah, demo tak boleh. Kerana kita bukan orang yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh siapa nak hukum kata demo tu boleh masuk neraka ataupun tidak tu. Biar jadi nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita boleh nak mengsengkau jahat, nak mengsengkau baik kepada orang yang berjuruh, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Taala, minta doa wifat dia ni boleh masuk syurga. Manakala golongan yang kedua yang kita boleh menyaksi dengan mata, seperti mana Nabi SAW menyaksi bahawa seseorang ini boleh masuk syurga, seseorang ini boleh masuk syurga, seseorang ini boleh masuk syurga, seperti al-mubasyirin bil jannah. 10 orang yang Nabi SAW menentu dia itu akan boleh masuk syurga. Di antaranya Khalifah 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dia itu. Dan juga orang lain lagi, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, Zubair bin Awam. Dia itu Nabi oyak. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar dalam syurga. Umar fil jannah, Nabi kata Umar dalam syurga, boleh masuk syurga. Uthman fil jannah, Uthman boleh masuk syurga. Ali fil jannah. Seperti mana hadis yang riwayat mengenai dengan 10 orang yang Nabi SAW rap-rang kata dia ni boleh masuk syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu riwayat kata sabar. Gapo yang Syahid Imam Nawawi bagi di sini kata, kalau musabah, penyakit lah ni. Tadi pesing mata buta dua belah. Hak ni penyakit usra'u. Sabar. Allahu Akbar. Kalau kita boleh berita khabar kita jadi khamdan. Belum dia ni tak pasal jadi khamdan. Kita tahu di khamdan. Sabar. Selalu dah sabar. Jangan mengepek, jangan berdoa kata maki apa dak. Seperti mana kita ngaji pada minggu dulu kata, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu pada awal-awal masa tu lah. Tahu pun sabar halu dah. Jangan ada mengepek. Sabar selalu dah. Jangan ada mengepek gapo, jangan. Allah Akbar. Comelnya agama Islam. Itu hadis yang nombor 35. 36 pula senang pendengar penonton. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Salawatullahi wa salamuhu alaihim. Darabahu qawmuhu fa'adamawhu. Faja'ala yamsahu ad-dama an wajhihi. Wa yaqul Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaihi. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadis ini mengenai dengan sabar lagi. Tapi adalah sabar yang mari daripada contoh yang baik sekali, iaitu para Nabi. Para Nabi, para Rasul adalah golongan manusia yang dapat cubaan yang berat sekali dalam dunia ini. Kalaulah kita rasa kata, saya rakyat semua dah kata, kalaulah kita rasa kata kita ni jumpa dengan cubaan yang besar dalam dunia ini. Besar, berat, penat, letih. Nak menyelesaikan dia. Tapi kita ingat kata orang yang Allah Ta'ala latih jadi Nabi, jadi Rasul, mereka dapat cubaan yang berat, yang paling penat, yang paling teruk lebih daripada kita lagi. Seperti mana hadis ni. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi. Gelar dia Abu Abdurrahman. Bapa kepada Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia cerita bahawa seolah-olah kata aku ni tengok kepada Nabi dan juga Nabi SAW biasa cerita mengenai dengan seorang Nabi daripada semua Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Minta Allah Ta'ala salawat Allah Ta'ala ke atas mereka dan juga salam sejahtera terhadap mereka para Nabi. Seorang Nabi. Balah mana Abdullah dia ya? Seorang Nabi yang Allah Ta'ala hatta untuk pergi berdakwah kepada kaum dia. Sehingga dia pergi dakwah kepada kaum dia, balah mana dia jumpa, darabahu qawmuh. Allahu Akbar. Pergi dakwah, ajak benda baik, benda baik, ajak orang panggil kata golongan dia ataupun kaum dia mari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat kepada Allah Taala, mentauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda baiklah. Semua kepada Allah Taala, Tuhan yang satu. Ajak dia mari. Tetapi yang dapat balasan daripada kaum dia balas mana? Ditibuk oleh kaum dia. Darabahu, mana kata tibuk? Zalim, pegang batu. Mengkhianat oleh kaum dia.
Fa'admau, sehingga kaum dia ni, Allahu Akbar, pecah darah akan Nabi itu. Mana kata buat Nabi dia tu berdarah dengan sebab kaum dia zalim, tibuk oleh kaum dia. Darahlah Nabi SAW darah. Di dakwah kaum di Taif dulu tu sehingga mereka tak boleh nak terima ataupun menafi akan dakwah Nabi SAW tu, bukan hanya sekadar tolak saja. Kalau kita pergi baca tarikh Nabi, sejarah sirah Nabawiyah, kita jumpa semasa Nabi SAW tak boleh nak berdakwah lah di Mekah. Kerana orang Quraisy ni tak boleh nak terima Nabi SAW usaha nak cari orang yang luar daripada kawasan Mekah dan juga nak dakwah dia sehingga boleh jadilah. Kalaulah orang yang keluar kawasan Mekah masuk Islam, boleh tambah kehebatan, kekuatan kepada orang Islam. Dia pilih pergi kepada Taif sehingga orang Taif tak terima juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terima saja tak apa lagi. Mereka sepakat untuk panggil orang-orang yang jahat. Orang panggil kata sanggup nak pergi kenak Nabi dan juga nak menzalimkan Nabi, nak tibuk akan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bermusafir sama dengan hamba dia, iaitu Zaid bin Harithah. Sehingga kes sekali Nabi SAW, Allah teruk kena zalim oleh kaum Bani Taif. Paigambar tu berdarah. Faja'alam yamsahu dam'an wajhi, berdarah di muka dia. Darah di muka dia dan juga Nabi SAW. Nabi SAW itu sapu darah, Allah Akbar, sapu darah yang mengalir di atas muka dia itu. Yamsahu damma an wajhihi, sapu darah yang berada di penuh muka dia itu. Kenapa? Kena mengkenak, kena mengatak oleh kaum dia. Darah Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Kita hari ni dakwah tak serupa Nabi. Kita dakwah hari ni Allah, tak ada orang main katak kita, mari nak bedek kita, tak ada. Tapi Nabi SAW dahsyat. Jumpa benda yang berat lebih daripada kita, cuba yang berat lebih daripada kita. Tetapi apa yang jumpa daripada Nabi SAW ni, apabila kaum dia mendarah, katak dia, tibuk dia sehingga berdarah dan juga sapuh muka dengan darah yang mengalir di muka dia itu, serta mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mintalah kamu ampun kepada kaum aku ini yang menzalimkan aku, yang menibukkan aku ini. Sesungguhnya mereka tidak ada ilmu, mereka tidak mengetahui, mereka jahil, mereka tak kenalmu lagi. Ya Allah, mintalah kamu ni istighfar kepada orang kata apunlah kepada dia. Kata Allah Akbar. Comelnya hati Nabi SAW, bagusnya hati Nabi SAW. Sabar, kena tibuk ni. Habis tu kalaulah kita hari ni nak jadi ustaz, nak jadi tok baba, nak jadi gapo, kita royak benda baik. Kita royak benar-benar yang al-haq daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dengar kita nak tibuk kita, nak kita, nak menzalim, nak mengkhenakkan kita, kita sabarlah kerana dia tidak ada ilmu. Jahil benar. Jahil benar. Kerana tidak ada ilmu inilah. Nabi tahu kata bukan sebab apa dak. Bukan sebab apa dak. Kerana sebab al-jahlu, kejahilan yang berada pada mereka. Nabi berdoa, lah dia tak masuk Islam hari ni, tapi kita harap kata satu hari Allah Subhanahu wa taala akan kepada anak cucu dia itu boleh masuk Islam. Saya ingat sekali ahli-ahli Taif masuk Islam anak cucu dia sehingga sampai kepada hari ini Islam di Taif. Mesti ada gapo. Gapo yang kita dapat daripada ni kesabaran Nabi SAW. Nabi sabar. Nabi sabar. Bukan benda yang Nabi jumpa itu Nabi gaya atau semuanya kamu kepada Allah Ta'ala. Aku adalah Rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kamu dalam dunia ini. Bukan dengan perkataan yang Nabi SAW jumpa kata, aku tak sedengar memekhlik gila. Tak. Bahkan Nabi SAW dapat kezaliman yang besar daripada golongan kaum dia. Kita tak apa hari itu lagi. Kalau kena seperti Nabi ni, Allah cari mikir. Nak ambil bajak, nak ambil tukul, nak ambil bedil lah, nak marah benar. Tapi Nabi SAW sabar.
Sabar. Sehingga malaikat mari tanya kepada Nabi SAW, kata, nak ke tak? Aku nak ambil bukit, 2 hotel bukit di antara jalan nak pergi Mekah nak pergi kepada Taif tu. Aku nak ambil 2 bukit itu, mari kepek dia. Orang Taif itu mati dengan sebab tak terima dakwah musadah dan juga menzalimkanmu pula, hai Muhammad. Nak ke tak? Nabi jawab kata, tak salah. Boleh jadi hari ni dia tak masuk Islam, anak cucu dia akan masuk Islam. Sabar Nabi SAW. Darah muka. Allah, dahsyatnya Nabi SAW. Doa kepada Nabi lah kita. Kasih kepada Nabi. Sebab Nabi lah Islam siapa kepada kita hari ni. Sebab Nabi lah yang mari menyebarkan agama Islam siapa kepada kita pada hari ini. Hadis seterusnya, sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Hadis nombor 38. Betul tak? 38. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini dicerita oleh 2 orang sahabat yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id gelar dia, nama sungguh dia nama apa? Nama Sa'ad bin Malik bin Sinan, nama sungguh dia. Manakala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat juga, datang dengan nama gelar, tak mari dengan nama yang penuh juga, tetapi nama penuh dia adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Begitulah orang Arab, dia suka guna gelar sehingga gelar dia itu tu termasyhur, terkenal lebih daripada nama dia lagi. Lebih daripada nama dia lagi. Habis itu menggalaklah untuk kita ni. We ada katik gelar seperti ini kerana Nabi SAW suka. Nabi SAW menggalak untuk kita ada gelar seperti ini. Kita cuba tengoklah, kata anak kita ada seorang mana, kalau ada nama Muhammad, kita taklah kita Abu Muhammad. Biar kita ta'aruf, biar kita jumpa dengan orang lain, kita mengenalkan diri kita itu, cubalah tak gelar Abu Mustafa, Mukhlis bin Mustafa misalnya kata. We ada sedikit kita ni rasa nak ikut akan sunnah ataupun benar yang Nabi SAW telah menggalak untuk kita buatkan dia. Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, 2 orang sahabat riwayat bersama. Mana kata 2 orang ni dengar daripada Nabi bersama. Dia cerita kata satu kali Nabi SAW biasa bersabda, tidak ditimpa oleh seorang Islam mana-mana. Ma yusibul muslima. Seorang Islam tidak ditimpa dia. Sama ada min nasabin, satu penyakit dia timpa. Wala wasabin, penat letih dia yang dia timpa, yang dijumpa dalam hidup dia. Wala hammin, benda yang dia risau, benda yang dia khriak, benda yang dia pening pala sekali. Wala hazanin, dan juga benda yang dia duka cita, sausok, secai, duka cita sekali. Wala adha, ataupun benda jahat yang timpa kepada dia, orang lain mai buat jahat kepada dia, buat tak baik kepada dia. Wala ghammin, sama juga benda-benda yang buat dia sakit kepala itu. Hatta syaukatu, sehingga duri. Sehingga duri yang telah ditimpa oleh dia, kita berjalan lagi jejak duri, ataupun jalan tak jejak duri tapi duri itu mari kena kaki kita. Hatta syaukatu yushakuha, kita kena berduri, ikutlah kena mana, kena tangan, kena belakang, kena kaki, kena paha, kena mana, ikut, kena berduri. Kesakitan, sakit yang kita kena duri itu tu, illa kaffarallahu biha, malaikat Allah Ta'ala akan hapus dosa dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hapus dosa dia, kesalahan dia semua. Allahu Akbar. Allah comelnya agama Islam. Sakit penyakit. Tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak syurga, penyakit ataupun sabar, boleh pahala syahadah. Tapi sama juga yang dapat pahala daripada Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan dia, dosa dia. Allah Ta'ala akan apa? Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Khatayahu, kesalahan dia semua Allah Ta'ala nak hapus. Allah
Kita ada sakit tak? Senang berdengar. Demam. Ada tak? Ada. Sabar. Kita ada biasanya penat letih pergi kerja, berheran anak, buatlah nasi kepada suami, isteri, suami dan juga anak-anak dan orang dalam rumah ni. Penat ke tak? Letih ke tak? Sabar. Kita ada benda yang pening kepala, risau, benda yang kena mikir banyak seperti duit. Duit tak ada. Anak nak berjuruh kau tak berjuruh. Bala mana ikutlah. Rezeki nak tambah dah tambah. Benda yang kita create tu. Ada ke tak? Ada. Sabar. Ataupun benda yang kita duka cita. Duka cita ni. Ikut hal gapa-gapa, buku gapa-gapa pun. Ada ke tak? Ada. Semua setiap orang ada. Sabar. Ataupun benda yang orang mari kecil udah kepada kita. Azab. Azab ni masuk belakang. Perbuatan, perkataan yang orang lain buat jahat kepada kita. Kita dengar lo dia ni kata kecil pun tak molek sakut dengan kita. Ataupun orang yang mari buat huduh kepada kita. Ada tak? Kalau ada, sabar. Semua itu sabar boleh apa? Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Ingat, ibu bapa, ibu-ibu, kaum ibu yang penat, yang letih, dua anak nasi, perak anak di rumah. Sabar, 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 sabar. Gapo yang boleh? Haraplah, mintalah ataupun haraplah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hapus kesalahan dosa-dosa kita belakang. Kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis nombor 37. Hadis nombor 38. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqal. Pia Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dia mari dengan Ibn Mas'ud, anak kepada Mas'ud. Nama sungguh nama apa? Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu qala. Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud biasa cerita kata satu kali aku masuk ke cari Nabi. Wa huwa yu'aku. Masuk ke cari Nabi masa tu Nabi ni demam panas teruk. Mana kata demam panas teruk lah. Nah, kerana Imam Nawawi ayat sini kata wal wa'ku maghthul huma wa qila al huma. Al huma ni mana kata demam panah. Tubuh pada panas dan juga demam berat. Nabi demam masa tu, maka Abdullah Mas'ud kita tengok, Nabi demam panas. Abdullah kajak kepada Nabi, kecek kepada Nabi kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tengok mu ni demam teruk, demam panas teruk ni. Wa'kan syadida, demam panas teruk ni. Teruk lah. Tengok wajah, tengok rupa Nabi tu, tahu selalu dah kata Nabi SAW tu demam panas teruk. Qala, Nabi jawab kata, ajal ya, benar, aku demam panas teruk. Inni aw'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ni demam seperti dua orang lelaki daripada fak kamu ni demam. Maknanya kata Nabi SAW ni ada demam biasa seperti mana fak kamu demam ni. Fak kamu ada udara yang panas, demam, sakit. Aku pun manusia seperti kamu, ada demam, ada panas, ada demam panas, macam-macam. Fakultu dhalika anna laka ajrain. Dia juga ya Rasulullah nak dapat dua ganjaran daripada Allah Ta'ala, dua balasan daripada Allah Ta'ala. Nabi jawab kata, ajan, ya betul, aku akan dapat dua benar yang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran pahala balasan kepada aku. Ma min muslimin yusibuhu adha. Tidak ada seorang mana orang Islam yang ditimpa kejahatan terhadap dia, penyakit. Azal di sini masuk belakang penyakit, benda jahat, cuba apa saja. Syaukatun fama fauqaha, sehingga yang paling rendah sekali dia kena berduri ya. Dan juga lebih berat daripada duri itu lagi, kalau dia timpa, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan hapus segala dosa-dosa kesalahan dia. Wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Seperti, dan juga pahala dia akan terjatuh, dihapus tubik daripada dia seperti mana daun yang jatuh daripada pohon kayu dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadis ini kita dapatnya iaitu pasti kita nak sabar sebenarnya pendengar. Kerana dalam dunia ini tak ada manusia mana-mana yang masruran mi khamsuk talat mi. Senang antara mana kaya, antara mana kena jumpa dengan khamsuk sausiacai, kena jumpa dengan duka cita, kena jumpa dengan cubaan, kena jumpa dengan kesakitan. Hari ni pun, hari ni orang kaya, orang yang ada harta banyak, orang yang peringkat tinggi dalam masyarakat,
Dia sakit ke tak? Sakit. Dia ada penyakit? Ada tak? Ada. Dan juga dia akhir sekali mati ke tak? Mati. Seperti kita ni lah. Tidak ada orang yang gembira sepanjang-panjang hidup. Tak. Dia royak je kadang-kadang di depan kita kata kita ni kuamsuk. Tapi hakikat senang belakang boleh dia tidak ada kuamsuk, tidak gembira. Habis tu, balas mana kita kena buat? Sabarlah. Sabar. Kita ingatlah senang pendengar penonton yang dikasih sekalian dalam pengajaran yang kita mengaji ni, bab sabar ni ingat. Dua perkara apabila kita jumpa benda-benda mana saja yang kita tak suka ni, kita sabar dan juga al-ihtisab. As-sabru wal-ihtisab. As-sabru wal-ihtisab. As-sabru wal-ihtisab. Sabar dan juga harap pahala daripada Allah Ta'ala. Allah senang nah. Harap pahala. Tak sudah harap daripada manusia lah. Manusia tak boleh gapo kepada kita. Manusia ni tak boleh beri manfaat gapo kepada kita dan juga tidak boleh beri mudarat gapo kepada kita. Haraplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-amru dan juga wal-ihtisab. Itulah kita tak rugi sekali insya-Allah. Kerana Allah Ta'ala akan beri balasan kepada kita sehabis-habisnya insya-Allah. Hadis seterusnya, hadis nombor 39. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Hadis ini dicerita oleh seorang sahabat yang nama Abu Hurairah. Nama sungguh nama apa? Abdurrahman bin Sakhrin. Dia cerita bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa pun yang harap nak dapat satu kebaikan daripada Allah Ta'ala ataupun nawi Allah Ta'ala satu kebaikan kepada dia, maka haraplah dia sabar apabila dia timpa dengan satu cubaan, satu musibah. Dia nak dapat satu kebaikan daripada Allah Ta'ala, dia sabar apabila ditimpa dengan cubaan apa sahaja yang Allah Ta'ala timpa kepada dia. Sabar dapat satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita pada hari ini insya-Allah. Hadis nombor 14 ni dia masuk tajuk yang lain lah. Masuk mengita bukan tajuk yang lain tak, panggil satu yang lain. Hari ni kecek penyakit, kecek apa, sabar. Cuba tapi ini mengenai dengan lain hamati hagapo, tapi kena sabar juga. Balas mana kita akan belajar sama pada minggu depan insya-Allah. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ni dengan masa yang terhad. Kita akan sambung lagi dalam tajuk bab yang mengenai dengan sifat sabar. Sehingga kita boleh jadi orang yang sabirin. Orang yang paling bersabar. Dan juga ingatlah bahawa seorang yang sabar, sentiasa sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan hamba dia yang paling sabar. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى